Wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak ulang kali balik tajuk ke. Okey, hari ni kita buat tajuk tingkatan 2, kekuatan dan kekuasaan. Kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kita buka dulu majlis kita dengan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Okey. Buku ni semua orang mesti ada buku teks. Jadi sebagai sumber rujukan lah. Kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa semua orang dah sepatutnya dah ingatlah yang ni saya besarkan sikit. Okay, semua nampak besar sangat ni, 10 je lah Okay. Kekuatan dan kuasa Allah ni dia bertajuk Akidah tingkatan 2 buku teks muka surat 68 hingga 67. Okay. Kekuatan dan kekuasaan Allah ni kita tengok bertajuk dia iaitu unit pertama Al-Qadir. Apa itu Al-Qadir? Okey, kita tengok maksud Al-Qadir dari segi bahasa ialah yang menentukan. Dari segi istilah ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT yang berkuasa menentukan sesuatu perkara berdasarkan kehendak, iradat dan ilmunya. Bukti Allah bersifat Al-Qadir. Okey, daripada segi kalau maksud Al-Qadir ni dah faham tak tadi? Yang menentukan Al-Qadir kena ingat dari bahasa Melayu dia yang menentukan. Dari segi bahasa lah. Dari segi istilah yang Allah lah yang berkuasa menentukan sesuatu perkara berdasarkan iradat. Iradat ni kehendak Allah lah. Iradat ni kehendak. Di bahasa, macam saya akan cakap, bahasa pendidikan Islam ni dia mesti ada bahasa Arab. Okay. Tak lagi dan tak bukan lah. Siapa yang tak minat pendidikan Islam ni dia susah nak faham. Jadi tak nak kena faham bahasa Arab, kena faham juga sikit-sikit. Okay? Nak jangan malas untuk kita banyak membaca. Siapa tak faham boleh terus tanya dan komen, okay? Atau PM personal. Okay. Al-Qadir, apa bukti Allah bersifat Al-Qadir ni? Anak-anak. Okay, jom kita lihat. Okay. Bukti yang pertama, Allah yang menguasai seluruh meliputi alam, meliputi matahari, bulan, bintang dan cakrawala. Cakrawala ni yang kat bumi tu kan, kalau ada paksi-paksi tu. Siapa tengok yang. Okey, yang kedua, Allah berkuasa menentukan siang dan malam. Siapa yang tak faham boleh terus komen Yalah Allah yang menentukan siang malam. Kalau awak yang tukarkan, jadi apa entah nanti. Jadi kita sebagai manusia, kita kena mengetahuilah hanya Allah yang berkuasa. Okay? Allah berkuasa juga menciptakan dan menghancurkan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Okay? Faham tak sampai sini? Allah yang berkuasa mencipta dan menghancurkan segala apa yang ada di langit dan di bumi. Okay, kita ada 12 slide je Jangan risau. Seterusnya, tengok Allah Al-Qadir juga Allah yang berkuasa menggunakan mukjizat kepada Nabi dan Rasul. Allah berkuasa menurunkan hujan dan sukatan tertentu. Allah berkuasa menghidupkan semula orang yang mati. Okay? Siapa tak faham sampai sini? Okay, ini antara fakta yang awak kena ingat dan kena faham. Selalu kalau nak ingat, kena faham dulu. Bila dah faham, benda yang nak ingat tu jadi mudah. Okay? Ni latihan Al-Qadir. Huraikan 3 bukti Allah bersifat Al-Qadir. Ni latihan ni semestinya awak dapat dah. Tadi Ustazah dah tunjukkan ada 6 bukti saya tunjuk. Boleh ambil dah mana satu yang ni. Ni bukti-bukti ni lah. Allah cipta menukarkan siang dan malam, menghancurkan bumi, menurunkan hujan dengan sukatan yang tertentu. Yang kedua, kita perlu beriman dan beramal soleh dalam kehidupan.
kemukakan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas. Okey, Ustazah buat hujah Ustazah. Awak kena buat hujah sendiri. Okey? Kita perlu beriman dan beramal soleh dalam kehidupan untuk Allah memberi kehidupan kita ni yang lebih baik. Ini kerana orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapat segala pertolongan dengan Allah SWT dengan mudah. Sebab macam kita tolong mak kita ni manusia. Kita tolong manusia pun manusia suka. Ni pula dengan Allah. Lagilah Allah sayang. Okay? Itu hujah-hujah tu awak kena ada isi, huraian dan contoh. Seterusnya, unit yang kedua, Al-Qawi. Qawi itu kuat. Okey, kita tengok bahasa dan istilah. Kuat yang gagah. Qawi itu kuat dan gagah. Dari segi istilah, nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT yang maha kuat dan mempunyai kekuatan yang sempurna. Anak-anak sekalian, hanya Allah SWT yang boleh menunjukkan kekuatan dan kesempurnaannya. Bukti-bukti Allah Al-Qadir apa? Jom kita tengok. Yang pertama, Allah berkuasa memberi rezeki kepada siapa sahaja yang dihendaki mengikut cara yang betul. Walaupun India, China, kaum kafir, semua Allah bagi rezeki mengikut cara yang dihendaki dan mengikut cara yang betul lah. Allah yang berkuasa. Yang kedua, Allah SWT berkuasa mengazabkan sesiapa yang melakukan dosa dengan azab yang sangat pedih. Seperti kita tengok Firaun, dia mengaku dia Tuhan. Bila Allah tunjukkan kuasa, Firaun dia tenggelam. Maksudnya kat sini sebenarnya Firaun tu Allah nak bagi kita satu pengajaran lah dekat sini, menunjukkan kalau kita buat dosa, tu azab dia seperti Firaun lah, dia kena tenggelam dengan air. Tapi kalau awak nak rasa, kadang-kadang Allah bagi kita ni kat dunia, kadang-kadang dekat akhirat. Jangan kita anggap dosa yang kita buat kat dunia ni Allah tak nilai. Semua baikkan, kejahatan yang kita buat kat dunia ni semua Allah nilai. Kadang-kadang kita ada yang terlupa. Memang kita manusia ni sentiasa berdosa, tetapi kita kena berusaha, berazam, iktikad. Macam kita belajar yang tajuk segera memohon keampunan. InsyaAllah kita cuba. Yang penting jangan putus asa untuk melakukan kebaikan. Sebab Allah yang berkuasa. Dia kadang-kadang Allah bagi juga rezeki. Allah berkuasa beri rezeki tu kan. Allah bagi rezeki kita sebab kita kadang-kadang kita buat buat baik Allah bagi rezeki, buat jahat Allah bagi rezeki. Berapa hebatnya Allah SWT kepada kita. Jadi kita kena ingatlah selalu, Allah ni memang kita tak nampak macam mak ayah kita nampak. Kadang depan mak ayah kita boleh lah kan, sorok-sorok lah apa. Ni Allah ni, dia akan nampak kita. Dan Allah juga ada berikan kita malaikat kiri dan kanan. Iaitu, malaikat apa kiri kanan? Rokib dan Atik. Seterusnya, dah latihan dah. Itu je kalau Al-Qawi ni, kalau awak tengok buku teks dia ada dua je. Allah berkuasa memberi rezeki dengan Allah mengazabkan sesiapa yang melakukan dosa. Latihan je. Nyatakan maksud Al-Qawi dari segi bahasa dengan istilah. Kalau ada macam ni, dari segi bahasa kuat, gagah, istilah tu Allah yang berkuasa menentukan apa. Tengok balik. Awak kalau nak tengok tak faham latihan, boleh tengok balik Boleh tengok balik dia punya ni. Istilah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT yang maha kuat dan mempunyai kekuatan yang sempurna. Kena ikut dia punya ni skema. Skema orang kata. Kalau tak ikut skema, kemungkinan awak tak dapat markah penuh. Yang kedua, huraikan fenomena alam yang berkaitan dengan sifat Al-Qawi dan Al-Qadir. Al-Qawi. Fenomena alam Al-Qawi ni. Contoh ni, tadi Ustazah dah cerita dah sebenarnya. Awak boleh huraikan. Awak akan dapat markah lah ikut huraikan ni, ikut awak contoh macam mana. Kalau awak huraikan benda yang tak elok, jadi markah pun tak elok. Okay, Ustazah nak awak buat sendiri, okey? Itu sahaja untuk hari ni. Ustazah harap semua boleh faham, dan siapa yang tak faham, boleh PM Ustazah tepi. Dan
Untuk hari ini saya rasa cukuplah sampai di sini. Semoga anak-anak semua diberkati Allah, dimudahkan segala urusan dan diberi kekuatan untuk mendapat kefahamannya. Okey, kita baca doa sikitlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Saudara mara kami, kaum kerabat kami, adik-beradik kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami, dan segala makhluk yang hidup di dunia ini, ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah kepada kami untuk memahami ilmu-Mu yang sangat luas ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan hanya kekuasaan Engkau sahaja yang memberikan ilmu ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah segala usaha kami dan sampaikanlah kami ke dalam syurga-Mu, Nabi-Mu. Ya Allah, izinkanlah kami bertemu dengan-Mu dengan husnul khatimah, husnul khatimah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, jangan lupa siapkan buku modul dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Sepatutnya buat hafazan buku modul dan hafazan tu wajib. Dan kita tutup majlis kita hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, maksud Zat baca sikit maksud wal 'asr tu. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan orang yang berpesan-pesan ke arah kebaikan dan orang yang bersabar. Jadi kat sini, orang yang melakukan amal kebaikan, orang yang bersabar akan dapat pembalasan daripada Allah SWT. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Semoga-moga ada manfaat. Dan ila liqa, ma'assalamah, jumpa lagi di kemudian hari dan tajuk yang lain. Okey, sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum semua. Peace.